Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Ganjaran besar yang Allah berikan apabila kita berada di dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu dikira sebagai mendapat ganjaran pahala wajib, dia bukan sunat. Pada petang ini, kita kira petang yang kedua dengan Ramadan, dan kita dengan bab yang kedua berkaitan dengan Ramadan. Kalau petang kemarin, bahkan saya ulang kembali pada subuh pagi tadi, tentang kelebihan yang pertama Ramadan, iaitulah al-bisyarah. Al-bisyarah biqudumi Ramadan, ataupun al-bisyarah bi Ramadan. Berita gembira dengan kedatangan Ramadan. Sepatutnya kita rasa seronok dengan kedatangan Ramadan, sebab Allah berikan dengan pelbagai ganjaran kelebihan. Pada petang ini, kita nak sampaikan tentang perkara yang kedua tentang Ramadan, iaitulah tentang khasais. Khasaisus siyam, yakni hukum hakam khusus, kelebihan khusus, fadilat khusus yang Allah bagi dalam Ramadan, ataupun fadilat yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Maka ulama kumpulkan ada beberapa kelebihan yang khusus yang Allah berikan kepada puasa ataupun Ramadan. Masuk Ramadan di sini maksudnya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di antara kelebihan khusus yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada umat Nabi Muhammad, iaitulah dengan Allah jadikan ibadat puasa yang lain daripada yang lain berbanding dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain juga mereka berpuasa, tapi Allah jadikan umat Nabi Muhammad mereka juga berpuasa. Bagaimana Allah berikan kelebihan pada umat yang lain, mereka juga ada semayang, mereka juga ada puasa, maka Allah jadikan antara kelebihan khusus, iaitulah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, maka dijadikan puasa kepada Nabi dan umatnya, nak puasa yang khusus yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kita tahu bahawa sebelum daripada kita ada golongan yang namanya Yahudi, ada golongan yang namanya Kristian. Mereka ini telah mendahului kita. Asalnya mereka Muslim, tetapi oleh kerana mereka kufur kepada Allah, maka pengikut Nabi Musa yang kufur kepada Allah dinamakan mereka itu Yahudi. Pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam yang asalnya mereka beriman dengan Injil, tetapi mereka menokok tambah, mereka merubah dan mereka kufur dengan Allah, maka mereka dinamakan sebagai kaum Nasara ataupun Kristian. Kepada umat-umat ini juga ada puasa, tapi puasa mereka berbeza dengan kita. Allah tokok tambahkan lagi, Allah bagi beberapa kelebihan supaya berbeza puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasa golongan Yahudi dan Nasara. Antara lain disebutkan di dalam hadis, bagaimana baginda Nabi SAW menyebutkan perbezaan antara puasa kita, yakni orang Islam, dengan puasa Yahudi adalah dengan makan sahur. Maka kelebihan makan sahur ni penting, sebab kalau orang tak makan sahur, dia boleh mendatangkan kemudaratan. Sebab dalam perut manusia ni, rupa-rupanya kajian dibuat oleh pakar-pakar kesihatan, perut manusia ni akan keluar asid satu hari 3 kali. Pertama, asid akan keluar di antara jam 5 pagi sehingga pukul 8 pagi. Asid Allah Ta'ala cipta. Perut akan mengeluarkan asid. Sifat perut dia akan mengeluarkan asid sampai time dia seolah-olah macam ada timer Allah Ta'ala cipta dia. Dia sampai masa dia akan keluarkan asid.
Tujuan dia keluar asid untuk dia nak menghadamkan makanan, menghancurkan makanan yang ada di dalam perut. Maka antara tu dia akan keluar, antara 5 pagi sampai 8 pagi dia akan keluar. Maka apabila kita makan sahur, maka dia tak akan kacau dinding perut, dia akan hancurkan makanan tu dulu. Maka proses untuk dia menghancurkan makanan, dia duduk lama, dia akan hilang asid tu, dan dia tidak akan kacau dinding perut. Dia akan kacau makanan tu lah untuk hancurkan makanan. Jadi asid tu tak memberi mudarat lah pada perut kita. Yang kedua, asid akan keluar antara jam lebih kurang 12 sampai pukul 2. Ini time makan tengah hari. Subhanallah, kajian dibuat apabila seseorang itu berniat, sahaja aku berpuasa esok hari, baik Ramadan ataupun lain Ramadan. Ni profesor punya kajian, pakar-pakar kesihatan. Dia kata, apabila manusia niat saja esok aku nak berpuasa, maka jantung dia yang tadi niat akan hantar isyarat kepada otak. Otak dia nak puasa esok. Otak akan hantar isyarat pergi dekat perut esok dia nak puasa. Maka esok hari ataupun siang hari tersebut, perut tidak akan mengeluarkan asid. Lepas tu kalau orang puasa takkan kena gastrik, kecuali dia puasa tapi dia tak makan sahur, ataupun dia makan malam. Dia makan malam pukul 12, 1, 2 pagi, itu tak nama sahur. Sahur adalah kadar membaca 50 ayat sebelum daripada subuh, maka itulah namanya waktu sahur. Lebih kurang setengah jam sebelum subuh, itulah time makan sahur. Kalau kita di Masjid Sungai Tiram ni, kita buat majlis sahur, kita buat qiyamul lail pagi pukul 4.30 sampai pukul 5.30. 5.30 kita berhenti pergi makan sahur. Cun-cun time ya. Makan-makan, habis-habis makan ada 10-15 minit lagi, terus boleh pergi tandas, ambil wuduk apa kalau lebih kurang, mai. Dan lagi 2, 3, 4, 5 minit lagi untuk doa ke apa lebih kurang, istighfar ke apa ke, terus dengan subuh. Dia kali lama-lama. Kalau duk tunggu lagi tengah jam, dia akan pergi cari tempat nak lena. Dia tak boleh lama-lama. Kalau duduk di rumah, lambat lagi subuh. Alah, 40 minit lagi ya. Dan tidur selagu kot. Makan dah kenyang, tidur selagu, jadi 10 lagu. Faham tak? Dia kena 10 lagu, jaga-jaga pukul 8 lah. Kerja ke mana, semayang subuh ke mana, apa ke mana, cukup jahat mau time-time ni semua. Okey? Mungkinlah kita mengantuk dan sebagainya. Tambah-tambah bila kita makan. Ingat, apabila kita makan, kita akan jadi mengantuk. Pasal, bila kita makan, perut dah mula berjalan. Dia jalan, dia akan curi energi ataupun kekuatan badan secara dalaman. Bila dia ambil kekuatan badan, badan akan rasa lemah. Sebab tu kalau kita makan malam, kita ingat makan-makan kau tidur, biar pia perut proses. Kita tak sedar rupanya pada malam hari yang kita duduk tidur, perut kita duduk curi kita punya energi, kita punya kekuatan badan, menyebabkan orang yang makan malam bila dia bangun pagi, badan dia rasa macam tak larat. Dia rasa macam orang pukul-pukul. Ada orang kata, Ustaz, saya rasa ada jin kot. Kalau saya bangun malam pagi, kalau saya bangun macam orang katok dengan kayu di badan, saya rasa sakit. Cek balik makan malam tak? Malam standard lah Ustaz, nasi kandak memang kena telan baru boleh lena. Ini majoriti orang macam tu. Okey? Maka tak jadi ubat, tak jadi sihat. Yang ketiganya, perut akan mengeluarkan asid antara 6 petang sehingga pukul 8 malam. Bila my time ni, bila kita ada makanan, okey, dia kalau sat dia keluar, dia tak mudarat lagi. Duk biak lama perangai lagu tu. Sebab tu antara 7 suku, 7.30 kita makan buka puasa, maka ada benda yang masuk. Dia pun duk mula duk keluar sikit. Duk keluar asid. Tiba-tiba pak kata masuk waktu maghrib, kita pun makan. Maka dia akan makan makanan tu, hancurkan makanan, dia tak akan mengganggu kita punya perut. Dia tak akan ganggu kita punya perut. Tapi apabila kita tak jaga kita punya sistem, antaranya kita tak jaga kita punya makan sahur, maka inilah antara punca kenapa ada orang puasa
tapi dia terkena gastrik. Okey, sebab dia tak ikut adab. Ini sebagai contohnya antara khasais yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Di antara kelebihan lain, khususiat yang lain. Khususiat itu maksudnya hukum hakam khusus, kelebihan khusus. Umat dulu mereka puasa tapi mereka tak dapat. Umat Nabi Muhammad mereka puasa, Allah bagi. Apa dia? Yang keduanya, dijadikan Ramadan itu sababun limaghfiratiz dzunub, dan menjadi sebab Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Apa kata Nabi? Berdasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Man shama Ramadan, siapa-siapa puasa dalam Ramadan, imanan wahtisaban, pertama kerana beriman, yang keduanya kerana mengharapkan ganjaran besar daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun dosa-dosa dia yang terdahulu. Ini dua. Yang ketiga, kelebihan khusus yang Allah berikan di dalam Ramadan untuk umat Nabi Muhammad, di mana orang yang berpuasa tidak ditentukan kadar ganjarannya yang tepat. Contoh, kalau buat yang ni dapat 10, buat yang ni dapat 17. Dalam hadis kata kalau siapa-siapa buat benda-benda baik, Allah ganda jadi 10. Okey? Tetapi kalau siapa bagi hutang, umpamanya dekat pintu syurga malam Isra' wal Mi'raj, hadis diriwayatkan Nabi kata, aku nampak dekat pintu syurga, dia bagi tahu, dia tertulis di pintu syurga, orang yang bagi hutang dapat ganjaran 10 pahala, 10 kali ganda, duit pun bayar balik, pahala pun dapat. Dan orang yang menangguhkan pembayaran hutang, orang tu main minta tangguh, dia kata tak apa, lajak nanti bila boleh bayar, bayar. Ataupun dia kata okey, aku bagi hang tangguh lagi seminggu, lagi seminggu, lagi sebulan. Dalam tempoh penangguhan tersebut dia dapat 17 kali ganda. Oh, ada bagi tahu berapa nombor dia. Oh, yang ni buat dapat 10, yang ni buat dapat 6, dapat 17, yang ni buat dapat 70, yang ni buat dapat 700, yang ni buat dapat lagu tu, yang ni buat dapat lagu ni, semayang ni dapat 25 darjat, 27 darjat. Abang, semua abang kecuali puasa. Berapa? Tak tahu. Allah kata dalam satu hadis, kullu amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal ibadat yang dibuat oleh anak Adam, Allah dah bagi tahu dah ganjaran berapa. Dia dah dapat dah, dia tahu dah berapa ganjaran dia akan dapat. Illa shaum, melainkan puasa. Fa innahu li, maka dia puasa tu kerana aku, wa ana ajzi bih, aku saja dibalas kat dia. Jadi Tuhan nilai khusus untuk puasa, dia tak macam lain. Ada satu hamba Allah ni, ustaz, dia punya rajin, dia tulis satu buku tebal lebih kurang macam ni kat buku, besar macam ni ya. Dia tulis dalam tulisan Rumi Melayu, saya tak ingat apa nama ustaz tu. Dia tulis ganjaran orang yang pi Mekah buat haji. Kalau dia tawaf dapat berapa, kalau dia sa'i dapat berapa, kalau dia buat ni dapat apa, kalau dia buat ni dapat apa. Kira dalam tempoh buat haji, dia kaji balik hadis-hadis pasal haji saja. Dia kaji balik, ada berapa juta ke pahala boleh dapat. Lebih kurang saya pun tak ingat, tapi saya pasal baca sikit. Uish, buat haji dapat tahu, semayang tahu. Tetapi bila main tang puasa, Tuhan kata siapa pun aku tak bagi tahu berapa, aku sendiri nanti balas kat dia, tak abang berapa. Tengok dia punya keikhlasan. Dia puasa kerana apa? Dia puasa kerana makan, dia puasa kerana hiburan, dia puasa kerana perniagaan. Sebab apa? Yang kemarin saya sebut, orang yang seronok dengan kedatangan Ramadan, ada yang seronok pasal dia boleh menyaga. Bukan salah menyaga, tapi kalau sampai menyaga tak ada kesempatan nak buat amal ibadat, tak betul ya. Kalau sampai menyaga tak sempat nak buat amal ibadat, tak gunakan peluang dalam Ramadan untuk berubah, sayang lah, hang boleh duit tapi hang tak dapat apa. Faham tak? Kosong dia punya amal ibadat. Hang puasa tapi hang tak semayang, hang puasa tapi hang tak tutup aurat,
Hang puasa tapi hang tak jaga makan minum benda haram dan syubhat. Berapa banyak pahala hang dapat? Dia koi turun. Sikit dia dapat, silat-silat air bulan apa pun tak dapat. Ini kelebihan khusus yang Allah jadikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain kelebihan khusus khasais yang Allah jadikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan puasa, di mana puasa menjadi perisai. Ya, annahu junnatun ay wiqayatun wasitrun, di mana puasa ni menjadi perisai bagi diri seseorang agar dia tidak buat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan diajak dalam hadis, kalau siapa-siapa puasa, jangan bertengkar dengan orang, jangan bergaduh dengan orang, jangan maki hamun orang. Dia kata dalam satu hadis, as-siyamu junnah, puasa tu adalah perisai untuk pertahankan diri kita. Yustajannu bihal abdu minan nar, untuk dia menyelamatkan, dia buat perisai diri dia daripada api neraka. Maka dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa in kana yaumu shaumi ahadikum, pada hari seseorang itu berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia duk bergaduh dengan orang, wala yaskhab, jangan bantah, jangan bergaduh, jangan bertengkar dan sebagainya. Sampai dalam hadis yang lain dia kata apa? Kalau orang main kacau kat dia, kata apa? Cik, saya puasa cik. Tak maaf dah, saya puasa. Dia suruh abang dulu. Pasal apa? Sebab kita sedang mendidik diri kita puasa menjadi benteng supaya kita tidak menjadi seorang yang pemarah, seorang yang perongoi, seorang yang panas baran. Maka dengan puasa ni mengajar kita, mendidik kita supaya jadi manusia yang lemah lembut, manusia yang penyabar. Maka kalau Ramadan tak mampu mendidik kita menjadi manusia penyabar, mendidik kita untuk menjadi manusia yang lemah lembut, mana sayang kita tak dapat kelebihan yang berikutnya tu. Betul tak? Dia tak jadi perisai untuk menyelamatkan kita. Yang tu yang keempat. Yang keempat tadi, yang keempat, kelebihan khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kelebihan yang berikutnya, wa min khasa'is as-siyam, dia kata anna khulufa fami as-sa'im atyabu 'inda Allah min rihil miski, bau busuk mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bauan kasturi. Saya tak berjumpa lagi kajian berkaitan dengan bau busuk mulut, saya tak jumpa lagi. Tapi saya pasti bila saya duk baca hadis ni, saya minat bab-bab perubatan ni, saya minat. Jadi saya duk berfikir, pasal apa Nabi kata orang yang bau busuk mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bauan kasturi. Saya duk kaji, saya dapat satu jawapan sebagai motivasi. Yang ni hang kena sabar banyak. Bau busuk mulut hang, siapa bila tak makan perut dia akan menyebabkan dia jadi busuk dia punya mulut dia. Kan? Sebab tu kalau kita makan dia kuranglah busuk. Bila kita tak makan, perut kosong, dia akan jadi busuk mulut. Maka kita pun jadi tak selesa. Jadi orang akan mengganggu kita punya kesabaran untuk kita nak teruskan berpuasa. Maka Nabi ajak hang kena sabar banyak. Bau busuk mulut hang, walaupun orang keliling tak boleh tahan, hang sendiri pun tak boleh tahan, tapi di sisi Allah bau dia lebih baik daripada bauan kasturi. Ya, kita faham macam tu. Faham tak? Tapi saya sedang duk mengkaji satu, saya tak ada alat nak buat kajian, saya pun tak ada masa. Duk mengharapkan kot boleh baca mana-mana kajian, kot ada orang buat kajian. Kalau tuan-tuan jumpa mana-mana, hantar mai kat saya. Saya sedang mengkaji, saya sedang duk berfikir, pasal apa tu Nabi kata bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada bauan kasturi. Kasturi ini adalah simbolik kepada bau-bauan yang wangi. Tak semestinya kasturi, apa benda pun wangi. Minyak atar apakah, esen apakah, janji wangi. Dia ada apa yang dinamakan sebagai
aromaterapi. Apa dia aromaterapi? Satu proses rawatan dengan bau wangi-wangian. Antara terapi yang boleh menyebabkan kita bau wangi-wangian, dia akan menyebabkan cergas tubuh badan. Otak akan menjadi bijak, otak akan jadi laju, nak hafal ke, nak belajar ke, wangi-wangi sikit. Maka kalaulah wangi-wangi ada aroma terapi dia, terapi dengan aroma, itu bahasa dia. Kita buat rawatan dengan aroma, dengan bau-bauan yang wangi. Saya punya besar sangkaan saya, bau busuk mulut ni akan ada terapi dia yang tersendiri. Tapi saya tak tahu apa dia. Mudah-mudahan ke depan ni ada satu kajian yang boleh kita kongsi kalau ada. Tapi sekurang-kurangnya kita pegang makna pertama. Apa makna pertama? Sabar banyak, busuk mulut di sisi Allah wangi, Allah redha. Tambah-tambah musim pandemik ni saya ingat okey kot, semua orang pakai face mask, tak timbul dah. Bak busuk mulut sangat dengan orang, cuma kita seorang tak tahan. Tapi tak apalah, pimai-pimai bau busuk mulut kita. Macam mana kita pergi jamban, taik kita taik semelit busuk, orang lain tak tahan, boleh muntah, tapi kita boleh tahan taik kita. Faham tak? Pasal kita punya sendiri. Asasnya macam tu, walaupun ada juga orang tak tahan bau taik dia sendiri. Faham tak? Cuma kita nak bagi tahu, sekurang-kurangnya jadi motivasi. Bila kita busuk, bau busuk mulut kita jadi seorang penyabar. Tak apa, sabar saat, insya-Allah tentu ada kelebihan di sisi Allah. Allah bagi ganjaran banyak besar sebab kita sabar. Okey, maka itu salah satu daripada maknanya. Maka kelebihan khusus yang kelima yang Allah jadikan dengan sebab berpuasa, tak kiralah puasa Ramadan ke puasa apa, iaitulah bau busuk mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bauan kasturi. Hadis juga muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan hadis yang saya bacakan sebelum ini berkaitan kita supaya kita kena sabar, ujian banyak dalam Ramadan dan sebagainya. Di antara kelebihan khusus lagi yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka berpuasa, iaitulah Allah jadikan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Seperti mana juga hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, darjah sahih peringkat yang pertama, di mana kata Nabi SAW, lis-shaim farhatani, bagi orang yang puasa ada dua kelebihan, ada dua kegembiraan. Pertama, idza aftara fariha, bifitrihi, bila dia buka puasa dia rasa seronok dengan dia buka puasa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bila Ramadan ni macam time-time macam ni, orang semangat nak pergi beli bazar Ramadan. Saya alhamdulillah tahun sudah 30 hari saya tak jejak langsung kaki ke bazar Ramadan. Tahun sudah. Tahun ni belum lagi jejak. Pasal apa? Makan pada, makan apa ingat, bubur kanji tu ada, nasi dia masak di rumah, mau apa sudah tak payah. Kan? Saya kira macam tu ya. Saya ikut apa kalau depa pergi beli orang perempuan, maybe depa nak pergi beli depa beli ya. Saya tapi ya, siapa kita satu sibuk nak main masjid, ada tazkirah, ada apa. Yang keduanya kita nak jaga mata apa semua, malas ya dengan membazir. Kita pun jenis dengan tak tahan daulat ke. Sat lagi pi temikai merah pun nak beli, temikai kuning pun nak beli, temikai susu pun nak beli. Nama kata temikai, semua temikai kita pun gelojoh, semua nak beli. Padahal buka puasa 3 potong, 2 potong temikai makan kenyang. Saja nafsu gelojoh. Nafsu ni dia main, kumar ni, serabai mau, popiah mau, popiah basah pun mau, popiah kering pun mau. Apa nama popiah, kalau ada tok popiah dengan anak popiah semua dia nak beli. Kalau hak minat popiah ni. Sebagai contohnya, padahal sat lagi dia makan 2-3 biji, dandan perut jadi kenyang. Dandan perut jadi kenyang. Kaedah dalam perubatan dia kata bila perut tengah lapang, kita makan satu makanan walaupun 2-3 biji korma, janji ada masuk saja benda dalam perut,
lepas 15 minit, 20 minit, perut akan rasa kenyang. Perut akan rasa kenyang. Maka sebab tu eloknya buka puasa, makan kurma, minum air, lepas tu settle, pergi semayang dulu. Lepas 10-15 minit, api makan. Tuan-tuan, masa tu tuan-tuan nak makan, tuan-tuan akan jadi macam tak apa nak lalu makan banyak. Biasanya macam tu lah. Hak mereka duk telan juga, tu pasal mereka set. Aku kena makan mutabak ni bagi habis. Kena makan. Dia bolang kepala otak dia. Nasi ni, tomato aku kena bagi habis. Aku mesti kena bagi habis. Dia duk set dalam kepala otak dia lagu tu. Jadi dia pulun yang ni bagi habis, mutabak pun bagi, nasi bubuk kanji pun dia pakai balai api satu mangkuk, kan? Lepas tu apa lagi kuih, semua ada atas meja, aku kena bagi habis. Habis ya. Lepas tu dia habis buka puasa, tu macam dia duduk pegang perut tu, mata main layu tu macam. Lepas tu dia kadang-kadang atas kursi tu ya tak payah pergi tempat lain, tang tu juga dia lena. Dan inilah puasa yang mendatangkan kemudaratan dan bukan puasa cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumih, maka apabila satu hari dia jumpa Tuhan dia dalam syurga, dia juga akan rasa gembira disebabkan dia duduk atas dunia, dia berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat dua kegembiraan. Yani Allah bagi jaminan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang terakhir disebut dalam kitab ni, kelebihan khusus kelebihan khusus bagi orang yang berpuasa, khasais dia iaitulah puasa akan datang kepada orang yang puasa tu, tuan punya puasa tu, esok nanti di padang mahsyar untuk memberikan syafaat. Syafaat apa dia? Recommendation masuk syurga free. Dia akan mai pegang kita, tarik kita masuk syurga. Berdasarkan dalam hadis, Nabi kata apa? As-siyam wal Quran ya yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Lalu berkata puasa, ay Rabbi, wahai Tuhan, Tuhanku, orang ini dia jaga, dia apa dia panggil, menegahkan akan dia oleh makanan, mana'athu ta'am wasyahwah, fashaffi'ni fihi. Dia kata orang ni sanggup, dia tak makan, tak minum, dia jaga syahwat dia tak makan, maka syafaat kala dia ya Allah. Wa yaqulul Quran, Quran pula kata, mana'athu naum bil laili, dia tak tidur tengah malam, dia duk baca Quran, fashaffi'ni fihi, maka beri syafaatlah kepadanya dengan sebab puasa tadi ni. Bagi ya Allah kat dia syafaat, recommendation untuk masuk syurga. Quran mai dengan puasa bagi syafaat kepada kita. Ini kelebihan khusus yang Allah tak bagi kepada orang lain, Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi yang berpuasa akan dapat 7 kelebihan ini. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelebihan khusus kepada umat Nabi Muhammad apabila mereka jaga mereka punya puasa, walaupun tak kisahlah puasa fardu ke puasa sunat, yang pastinya di saat ini kita sedang berpuasa Ramadan, maka kita berhak untuk mendapat 7 kelebihan khusus ini, khasais yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa banyak pada Allah, mudah-mudahan 7 kelebihan khusus ini Allah berikan kepada kita di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi
وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jumpa lagi, ada rezeki esok pagi dan esok petang, insya-Allah lepas asar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.